Berikut ini kisah dari Rusdi berkongsi pengalaman. Kata Rusdi, ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada dirinya, isteri dan anak. Katanya, saya seringkali suka menakut-nakutkan isteri. Saya juga suka gurau dengan anak saya dengan menakut-nakutkan mereka. Antaranya, kalau anak saya nak ke dapur, kebetulan saya sedang menonton televisyen, kata Rusdi, saya akan kata, jangan masuk dapur, tadi abah nampak orang kat dapur. Dan anak gadis saya akan rasa takut. Dia akan minta saya ataupun abangnya temankan dia untuk ke dapur. Begitu juga dengan isteri saya, kata Encik Rusdi. Saya suka menakut-nakutkan mereka. Jadi Kisi, waktu beberapa malam, ini perkara berlaku sekitar tahun lepas 2010. Dan apa yang berlaku, saya dengan isteri dan anak-anak pada masa-masa tertentu kita akan berkumpul, 4 beranak, duduk di ruang tamu menontonlah DVD yang saya beli. Kadang-kala kita menonton filem-filem seram, kadang-kala filem-filem kelakar dan sebagainya. Jadi pada malam yang dimaksudkan, saya seringkali kalau menonton DVD kami akan buka tingkap dan buka pintu. Jadi sedang menonton, kadang-kala nak kalau kita tonton filem-filem seram, saya akan dengan secara spontan akan dikatakan, "Waalaikumsalam, masuklah." Masuk. Isteri dan anak akan pandang, "Abah buang dengan siapa? Kau tak nampak ke orang kat depan pintu tu? Masuk." Jadi benda ini diteruskan. Setiap kali saya bergurau, isteri saya marah. "Bah, jangan buat macam tu, bah. Abah main panggil-panggil sembarang, nanti dia masuk." Saya pun kata, "Mana ada apa-apa, dah selalu gurau." Diteruskan dengan kisah yang dialami oleh Encik Rusdi. Benda ini berterusan untuk beberapa minggu, Kisi. Ialah perkara yang baru. Jadi menonton filem-filem apa pun duduk, mesti saya kata, "Waalaikumsalam, masuk." Masuk. Jadi isteri saya marah, tapi saya kadang-kadang tidak pedulikan. Saya cuma berseluruh, kata Cik Rusdi, dan katakan tak ada apa-apalah. Jadi Kisi, pada satu malam, anak saya sedang tidur biliknya, anak lelaki saya juga tidur di biliknya, isteri saya tidur di bilik saya. Saya bertugas, waktu itu bertugas shift malam. Dan saya dapat panggilan pukul 2.30 pagi. Isteri saya telefon dalam keadaan menangis ketakutan. Saya ni tanya apa-apa buat saya marah. Isteri tak boleh cakap, Kisi. Dalam keadaan tangisan, "Bang, balik bang. Bang, balik bang." Dan dia sebut-sebut nama anak gadis saya. Saya tanya kenapa, tapi dia tak boleh cakap. Dia hanya suruh saya balik dan balik sampai membuat saya resah dan tak senang hati. Jadi saya jumpa dengan supervisor yang bertugas pada malam itu. Saya minta urgent leave. Saya kata ada sesuatu berlaku di rumah. Nasib baiklah saya diberikan urgent leave. Saya memandu kenderaan sepanjang perjalanan, fikiran tak tenteram dan tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Kata Rusdi, "Kisi, sampai depan pintu rumah, isteri dan anak-anak sedang menangis. Anak lelaki saya juga sedang duduk tapi tak tahu nak buat apa." Saya tanya, "Kenapa ni? Kenapa? Tak boleh jawab." Saya tanya anak lelaki saya. Dia kata, "Awal tadi Nina, nama anak wanita saya lah, anak gadis saya, sedang tidur. Saya pun sedang tidur," kata anak lelaki saya. "Tiba-tiba Nina ketuk pintu bilik saya. Dia kata dalam biliknya ada perempuan." Jadi saya kata, "Siapa yang dalam bilik?" Merepeklah. Kisi, dia menangis, merayu supaya tengokkan. Kata anak gadis saya, anak lelaki saya, dia bangun, dia keluar dari bilik. Bila dia berdiri depan pintu Nina, iaitu adiknya, dia terperanjat, meremang bulu roma apabila nampak di hujung katil ada perempuan sedang duduk dan kepalanya tunduk ke bawah. Dia mula rasa takut. Dia ketuk pintu bilik ibunya. Ibunya buka. Ibu keluar. Kata anak lelaki saya, suruh periksa. Bu, tengok bilik Nina, Bu. Ada orang lah, Bu." Ibu katanya ibunya berjalan, iaitu isteri saya, dengan perlahan menjenguk dalam bilik anak gadis saya. Kisi, isteri saya katanya nampak benda yang sama anak lelaki saya nampak. Isteri saya tutup pintu, Kisi, tarik pintu bilik anak. Kisi nak tahu, hanya beberapa saat seolah-olah benda tu datang menyerang. Dan berkali-kali pintu bilik dihentak-hentak, digegarkan, sampaikan membuat isteri, anak-anak saya histeria ketakutan. Malam tu juga isteri telefon ketika sedang berbual. Sebab itulah saya dapat dengar bunyi pintu-pintu dihentak di hujung talian.
Sepanjang perjalanan bila saya pulang ke rumah terperanjat, Kisi, bila buka pintu bilik, dalam bilik anak saya berselerak, tilam terbalik, katil terbalik, kain baju yang ada dalam almari semua seolah-olah dikeluarkan dan diselerakkan. Kata Encik Rusdi, dipendekkan kisah pengalaman menyeramkan ini. Jumpa dengan pakar. Pakar datang rumah. Pakar kata dalam rumah saya ini ada makhluk yang tak diundang. Boleh saya sebut nama ustaznya, Kisi? Saya nak ucapkan terima kasih pada ustaz. Ya, mungkin dikatakan ustaz Sufian, ya. Tak tahulah ustaz Sufian yang manalah ya, ramai ya. Kata beliau kerana membantu keluarga menjenguk-jengukkan rumah. Ustaz kata dalam rumah ada penghuni tak diundang. Isteri saya lalu bersuara. Dia kata pada ustaz yang saya ni suka buat benda macam tu, takut-takutkan. Ustaz dengan segera suruh saya hentikan segala perbuatan, ya, gurau-gurauan sedemikian rupa. Dengan secara tidak langsung saya bermain-main, mungkin benda itu ada di luar, dan ajakan saya untuk masuk ke dalam seolah-olah diterima oleh makhluk itu, kemudian masuk ke dalam rumah dan menjadikan tempat rumah ini sebagai tempat tinggalnya. Nasib baiklah benda ni senang dihalau, Kisi. Kata ustaz, kalau yang susah, yang degil, dia akan kekal duduk dalam rumah dan tak nak ingin berganjak. Itulah pengalaman dari Encik Rusdi. Terima kasih, Kisi, dan juga selamat tengah malam.